Assalamualaikum, salam sejahtera. Irfan Faruqi bawakan kepada anda pantau kerajaan baharu. Pada minggu lalu, 15 Disember, satu kenyataan dilaporkan bahawa Ketua Setiausaha Negara menyatakan bahawa lantikan politik digugurkan serta-merta. Tetapi semalam, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan sedang mengkaji beberapa badan dan agensi kerajaan bagi mengurangkan pertindihan fungsi dan tanggungan kerajaan. Perdana Menteri dalam pada itu juga maklumkan bahawa Majlis Pemulihan Negara yang dipengerusikan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah ditamatkan. Itu ada cadangan kita teliti kerana banyak badan-badan yang berlaku pertindihan. Kalau bidang itu boleh dikendalikan oleh SPRM ataupun PDRM, itu kita nak kurangkan kerana tiap agensi pertindih itu akan menanggung kos yang tinggi. Yang penting dalam pusat governance itu prinsipnya itu diterima, tapi tidak boleh terlalu banyak. Dan seperti mana yang saya lakukan dengan KSM adalah tugas Perdana Menteri pun banyak yang saya telah lepaskan supaya bertanggungjawab kepada timbalan-timbalan Perdana Menteri. Ya. Tapi kalau boleh digabungkan, digabungkan. Pemulihan negara dibatalkan. Itu pun satu yang pertindihan juga. Jawatan yang diletakkan untuk memenuhi keperluan ketika itu. Dan selepas daripada kenyataan itu, satu tweet daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa lantikan politik akan diteruskan tetapi dengan syarat yang lebih ketat. Oleh itu, untuk memahami seolah-olah ada ironi di situ, adakah tidak ada langsung lantikan politik pentadbiran baharu ataupun akan ada, dan bagaimanakah lantikan tersebut akan dilakukan, dimensi baharu dalam pelantikan politik dalam pentadbiran kerajaan perpaduan ini. Memahami lebih lanjut, kita bersama-sama dengan Dr. Mazlan Ali, penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia UTM. Dan Doktor, soalan pertama kita adalah berkenaan dengan reaksi Doktor dan juga bagaimana Doktor melihat respons daripada khalayak ramai yang nampak gaya kurang memahami bahawa adakah ada ataupun tidak ada lantikan politik dalam kerajaan baharu ini. Ya, terima kasih. Kita mendengar baru-baru ini selepas pengumuman Perdana Menteri akan menamatkan lantikan-lantikan politik dalam kerajaan yang terdahulu. Banyak orang keliru, sebenarnya penamatan itu bermaksud penamatan lantikan politik pada kerajaan terdahulu. Bukanlah bermaksud menamatkan pelantikan politik dalam kerajaan, kerana agensi-agensi kerajaan dan juga JLC adalah organisasi-organisasi yang perlu ada imbangan di antara lantikan politik daripada kalangan ahli politik dan juga lantikan berasaskan kepada merit, berasaskan kepada ketokohan ataupun kebolehan seseorang yang boleh membantu JLC dan juga agensi kerajaan untuk mencapai matlamatnya. Dan oleh itu ada beberapa lantikan yang mana lebih dikenali awam, berkenaan TNB sebagai contoh, PNB, tapi ada juga JLC yang lebih kecil saiznya dan kurang dikenali. Fahamkan kita Doktor tentang dari sudut politiknya itu mengapa jawatan-jawatan ini nampaknya menjadi buruan di kalangan orang-orang politik? Ya, itu sudah pasti kerana JLC ni iaitulah syarikat yang diuruskan secara korporat, tetapi kerajaan mempunyai kepentingan di dalamnya, misalnya TNB dan sebagainya itu, di mana pelantikan untuk jawatan pengerusi dan juga ahli lembaga itu lazimnya dikombinasi antara ahli politik dan juga profesional. Kenapa mesti ada imbangan di antara ahli politik dan juga profesional? Kerana organisasi yang diuruskan oleh profesional sepenuhnya mungkin akan berjaya dari sudut matlamat untuk mencari keuntungan dan sebagainya, tetapi dari segi hala tuju, visi dan juga cita-cita kerajaan mungkin tidak tercapai. Maka ahli-ahli politik perlu berada di dalam ahli lembaga ini untuk memastikan supaya polisi, cita-cita dan hasrat kerajaan dapat dilaksanakan oleh organisasi dengan berkesan. Dengan syarat ahli politik yang berada di dalam GLC ini mestilah mereka yang juga merupakan mereka yang ada merit, integriti yang tinggi dan juga mereka
seorang yang mampu untuk membantu organisasi tersebut untuk mencapai matlamatnya. Tapi amalan itu sendiri, Doktor, adakah ia baik untuk sekali lagi mencapai cita-cita tersebut ataupun amalan itu sudah berubah daripada hasrat asalnya untuk melantik orang yang lebih dekat dengan pentadbiran supaya cita-cita ataupun hasrat dan juga wawasan itu dapat dikongsi dengan lebih pantas, kemudian berubah menjadi hanyalah sebagai habuan untuk mereka yang berada di dalam barisan pentadbiran negara? Ya, itulah isu yang menjadi persoalan sekarang. Pelantikan ahli politik dengan sewenang-wenangnya tanpa ada merit hanya semata-mata kerana hubungan baik dengan pemimpin-pemimpin politik, ini adalah sesuatu yang tidak begitu baik kepada negara kita. Seolah-olah sebagai satu habuan kepada ahli-ahli politik yang berkompromi dengan pemimpin-pemimpin dalam organisasi itu sebagai satu anugerah. Sepatutnya seperti yang Perdana Menteri sebut, Datuk Seri Anwar ada menyebut bahawa pemilihan yang lebih ketat. Maksudnya walaupun dia adalah politician, tetapi pada masa yang sama dia mesti ada merit. Maksudnya berlatar belakangkan korporat, mungkin seorang ahli akademisi ataupun mereka ni mempunyai kepakaran, pernah berada di sektor swasta. Sebab ahli politik ini bukan semua mereka lahir saja menjadi ahli politik. Mungkin sebelum itu pernah menjadi pentadbir akademik, pernah menjadi pentadbir korporat dan seumpamanya, di mana pengalaman-pengalaman mereka ini dapat disumbangkan kepada organisasi. Jadi yang penting sekarang seperti kata Datuk Seri Anwar, kita ketatkan pemilihan ini untuk mereka yang layak saja, bukan sekadar jawatan itu sebagai habuan politik yang akhirnya akan dicemoh oleh rakyat. Ya, oleh itu dimensi baru lantikan politik ini seperti mana yang Doktor jelaskan, yang juga bersetuju dengan kenyataan Perdana Menteri bahawa lantikan lebih ketat berdasarkan kepada merit, mempunyai pengalaman dan kewibawaan untuk menerajui sesebuah JLC. Apakah lagi tindakan-tindakan baharu yang boleh kita cadangkan supaya lantikan itu benar-benar boleh menguntungkan rakyat? Antara lain, Doktor, adakah boleh kita pertimbangkan idea untuk mewujudkan jawatan kuasa pilihan khas di Parlimen, lantikan JLC? Hanya daripada perbahasan dan juga undian dalam Dewan Rakyat dan juga selepas dipanggil individu-individu calon-calon ini berdepan dengan ahli Dewan Rakyat, menyatakan bahawa kesediaan dan juga kewibawaan mereka, barulah mereka boleh dilantik supaya kebertanggungjawaban mereka bukan sahaja pada pentadbiran tetapi juga pada Parlimen. Ya, itu satu cadangan yang baik, tetapi saya lihat agak nampak birokrasi juga, kerana untuk menentukan pelantikan pengerusi dan juga ahli lembaga ini sudah pastilah memakan masa, dan sekiranya nak dibawa ke Parlimen, pada saya itu mungkin memberatkan sebab agensi-agensi dan juga GSC ini perlu disegerakan, perlu berperanan. Mungkin akan menyebabkan pelantikan lambat sehingga setahun belum dilantik, dia juga boleh membawa masalah. Pada saya cukup sekadar jawatan kerajaan mewujudkan satu jawatan kuasa di mana jawatan kuasa pemilihan ini akan meneliti CV, meneliti latar belakang calon-calon itu untuk memastikan mereka ini adalah orang yang ada integriti pertama, yang kedua ada kelayakan, yang ketiga ada pengalaman yang relevan dengan jawatan yang hendak diletakkan itu. Kalau dibawa ke Parlimen, pada saya akhirnya dia menjadi satu red tape juga yang akan melambatkan dan membebankan proses pentadbiran kerajaan. Saya fikir jawatan kuasa itu adalah satu cadangan yang agak baik. Jawatan kuasa di bawah Jabatan Perdana Menteri ataupun seperti mana di peringkat pengajian tinggi, Doktor, ada Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi. Di situ dilatih kepimpinan dalam kalangan semua figura-figura di dalam Institut Pengajian Tinggi sebelum dibawa masuk untuk mentadbir Institut Pengajian Tinggi dalam negara, Doktor. Ya, saya fikir mungkin boleh mengikut kementerian. Katakanlah agensi ini di bawah kementerian, contohnya Kementerian Pertahanan contohnya, maka menteri boleh mewujudkan satu jawatan kuasa bebas. Ahli-ahlinya terdiri daripada mereka yang tidak berkepentingan, boleh memberi justifikasi yang baik, maka semua lantikan GLC dan juga lantikan agensi kerajaan melalui pemilihan jawatan kuasa pemilih ini supaya ada ketelusan dan pada kadar yang cepat. Sekiranya kita buat satu jawatan kuasa untuk seluruh negara, dia akan memanjangkan masa. Sekiranya di peringkat kementerian diwujudkan jawatan kuasa itu, mungkin ia lebih cepat dan lebih cepat diisi jawatan pentadbiran dalam GLC dan juga agensi kerajaan ini akan mempercepatkan lagi penyampaian polisi-polisi kerajaan yang telah ditetapkan untuk faedah rakyat seluruhnya.
Ada dua persoalan di situ, Doktor. Di antara soal mempercepatkan lantikan dan yang kedua untuk memastikan orang yang tepat berada di posisi yang betul. Jadi untuk mengimbangi keduanya itu bagaimana, Doktor? Sebab kalau terlalu cepat, risau, kita terlalu gopoh. Terlalu lambat pula, seperti mana Doktor katakan, bahawa mungkin akan mengganggu urusan untuk memberikan bantuan ataupun insentif-insentif lain kepada mereka yang menjadi pemegang taruh agensi-agensi JLC ini. Saya fikir di peringkat eksekutif dahulu diselesaikan. Contohnya pelantikan seorang CEO bagi JLC itu penting untuk memastikan perjalanan organisasi. Tetapi di peringkat chairman dan juga ahli lembaga itu mungkin boleh dilambatkan sedikit kerana ia adalah peringkat pembuat dasar. Dan sementara pelantikan di peringkat ahli lembaga dan juga pengurusi ini, CEO boleh memainkan peranan untuk meneruskan polisi-polisi baik yang ada di dalam organisasi dan pada masa yang sama selepas dibentuk ahli lembaga dan juga pengurusi dengan lebih telus dengan memilih mereka yang layak dan berpotensi untuk membangunkan organisasi, maka secara tidak langsung akhirnya polisi-polisi yang datang selepas itu dapat diteruskan oleh eksekutif dalam organisasi. Ya, kita boleh bersetuju setakat ini, Doktor, bahawa harus dilantik orang yang tepat, orang yang mempunyai pengalaman, mempunyai kewibawaan dan juga mereka yang mempunyai pengalaman dalam industri untuk menerajui sesuatu JLC. Tapi persoalan untuk kita bangkitkan waktu ini, adakah semestinya orang politik ataupun semestinya bukan orang politik, Doktor? Saya fikir boleh digabung jaling. Tidak semua orang politik. Mungkin pengamal media sekalipun. Saya fikir wartawan-wartawan pun punya pengalaman yang banyak. Mereka bertemu dengan banyak orang, banyak organisasi. Mereka juga boleh menjadi penyumbang kepada organisasi agensi kerajaan dan juga JLC ini. Dan mungkin juga boleh dilantik mereka yang merupakan anggota-anggota yang aktif di dalam NGO. Sebagai contoh, tidak semestinya seorang ahli politik. Tetapi dalam melaksanakan perkara ini perlulah dipastikan bahawa ada keseimbangan. Tidak melantik hanya satu kumpulan sahaja dengan mengabaikan kumpulan-kumpulan yang lain, kerana kejayaan suatu organisasi itu apabila ada check and balance di dalam lembaganya dan juga di peringkat pentadbiran sesebuah organisasi. Maksud Doktor ialah pelantikan di kalangan mereka yang mempunyai political inclination kepada kedua-dua belah pihak dalam Dewan Rakyat. Adakah itu maksud Doktor? Itu juga satu kemungkinan yang boleh dibuat sebagai satu pembaharuan kepada kerajaan yang baru ini, kerajaan perpaduan ini. Kita mungkin berfikir bahawa pelantikan itu mesti melangkaui budaya lama. Apa salahnya orang yang boleh diketengahkan walaupun mereka sebelum ini dikenali sebagai seorang yang tidak bersetuju dengan polisi-polisi kerajaan yang ada. Tetapi yang musak sekali adalah sumbangan buah fikirannya dan mereka mempunyai tempoh-tempoh tertentu pelantikan itu dan dilihat pada prestasi. Kalau bagus boleh diteruskan dengan menyambung kontraknya. Kalau tidak bagus cukup setakat itu sumbangan mereka kepada organisasi. Yang penting adalah sikap keterbukaan, ketelusan dan kita mahu pembayar cukai ini, wang pembayar cukai ini dapat dibelanjakan pada jalan yang betul dan memberi faedah kembali kepada pembayar cukai, iaitu rakyat. Baik, itu dia perbincangan kita berkenaan dengan siapakah yang seharusnya dilantik untuk mengisi kekosongan dalam syarikat-syarikat JLC. Kita akan kembali selepas ini untuk menjawab pula persoalan berkenaan dengan agensi manakah yang harus dikekalkan dan agensi mana pula yang dilihat sebagai bertindih dan boleh dikurangkan. Persoalan itu kita akan jawab bersama dengan Dr. Mazlan Ali. Sekembali kita rehat selepas ini. Terima kasih Mr. Setia bersama kami untuk membincangkan berkenaan dengan dimensi baharu lantikan politik bersama-sama dengan Dr. Mazlan Ali, penganalisis politik daripada UTM. Dan Doktor, kita tangguhkan sebentar tadi berkenaan dengan persoalan jumlah agensi yang ada. Ada ratusan. Adakah wajar dilaksanakan seperti mana pada awal pentadbiran Pakatan Harapan selepas PRU14 apabila Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD itu dimansuhkan dan dimasukkan dalam jabatan sedia ada? Adakah itu antara langkah-langkah yang wajar dilakukan ketika ini, Doktor? Ya, saya fikir kerajaan baru, kerajaan perpaduan ini perlu melihat bagaimanakah kita dapat memaksimalkan
yang ada dan pada masa yang sama dapat mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan yang membabitkan wang pembayar cukai ini. Sebenarnya dari sudut politik, kalau kita lihat setengah-setengah mungkin organisasi yang ada itu nampaknya seperti bertindang antara sama lain. Kadang-kadang agensi ini ditubuhkan ataupun JLC itu ditubuhkan bukan kerana keperluan, tetapi untuk memenuhi keperluan kepentingan politik semata-mata. Mungkin untuk mewujudkan satu ruang bagi memberi peluang kepada pendokong-pendokong politik ya untuk mereka berada di GLC ataupun agensi ini. Kita tidak pasti itu adalah persepsi yang bermain di mata rakyat. Tetapi dengan adanya mungkin penyusunan semula organisasi-organisasi kerajaan ini sama ada GLC ataupun agensi ini mungkin akan dapat mengurangkan jumlah agensi dan pada masa yang sama dapat meningkatkan dari segi keberkesanannya. Kadang-kadang kita nampak rakyat sendiri pun kadang-kadang keliru. Banyak agensi-agensi mana satu sebenarnya yang seharusnya mereka boleh mendapatkan khidmat. Kerana kita nampak banyak pertindihan agensi-agensi yang sebenarnya dalam area yang sama. Misalnya dalam pertanian contohnya, kita nampak banyak agensi-agensi berkait dengan tanaman utama ekspor kerajaan ini. Mungkin boleh disatukan dan gunakan maksimalkan kepakaran yang ada supaya matlamat kerajaan untuk meningkatkan produktiviti dan pada masa yang sama menjimatkan kos pentadbiran itu dapat dilaksanakan. Bersebut tentang penyelarasan itu, adakah penyelarasan itu harus dilakukan berdasarkan kepada jumlah kementerian sedia ada? Sebelum ini jumlah kementerian lebih banyak dan lebih diversified dan pelbagai berbanding dengan kementerian sekarang ini hanya dalam 27 kementerian. Adakah agensi juga harus dikecilkan, tetapi dalam masa yang sama juga harus kita fahami, Doktor, kesan impak negatif sekiranya perkara itu dilaksanakan dari sudut tenaga kerjanya, dari sudut penyelesaian kerja sekali lagi dan juga bidang penguasaan, Doktor? Ya, sebenarnya tujuan kerajaan menubuhkan agensi-agensi separa kerajaan ini, kita panggil badan-badan bukan berkanun, sebenarnya untuk memfokus supaya matlamat kerajaan itu dapat dicapai dengan lebih cepat dan ia diuruskan secara swasta. Dan biasanya pengurusan korporat ini mereka sangat mementingkan kepada produktiviti mereka dan juga kualiti kerja. Saya fikir agensi-agensi ini pengurusannya mereka begitu pakar tentang hal ini. Saya fikir selepas penggabungan kementerian-kementerian ini mungkin ada beberapa agensi yang boleh digabungkan dan boleh mengguna sama pakar-pakar yang ada itu untuk membangunkan matlamat-matlamat tadi. Jadi cuma kita kena pastikan bahawa kemungkinan melalui susunan semula ini ada yang akan kehilangan jawatan dan seumpamanya. Kerajaan kena fikirkan bagaimana cara untuk menyerap mereka ini secara maksimum dengan matlamat untuk mengurangkan pembaziran sumber, tetapi pada masa yang sama dapat mengoptimalkan guna tenaga yang ada itu. Ya, dan bila sebut tentang perkara tersebut, Doktor, berkenaan dengan lantikan politik ini, adakah wajar juga supaya tindakan yang sama diambil ke atas mereka seperti mana jemaah menteri yang mana gaji mereka dikecilkan? Dari selepas ini untuk pengerusi ataupun lantikan-lantikan politik dalam JLC, gaji ni itu harus mencerminkan khidmat untuk rakyat, bukannya laba mendapat jawatan. Ya benar. Sepatutnya begitulah. Kadang-kadang kita rasa dengki juga rakyat ni kan. Kita susah pendapatan kecil tengok mereka yang berada di dalam JLC ni gaji tu kadang-kadang menakjubkanlah, terlalu banyak ya, sampai pendapatan ratusan ribu sebulan. Jadi mungkin kerajaan boleh lihat pada satu muhasabah. Untuk jawatan-jawatan yang di agensi-agensi itu, di lembaga pengarah di agensi pun sebenarnya tak berapa banyak. Mereka dapat dalam sebulan 2,000, 3,000 tu pada saya itu sudah sesuai. Tetapi lihat kepada agensi-agensi seperti GLA yang GLC ni yang nampaknya kadang-kadang gaji tu nampak agak tinggi. Mungkin mereka nak sesuaikan dengan situasi yang berlaku di swasta supaya mewujudkan suatu persaingan. Ada sebab-sebab juga kenapa gaji ni besar, tetapi kita harus rasional dalam isu ini.
sekurang-kurangnya organisasi yang bergaji besar itu mereka menunjukkan potensi ataupun menunjukkan hasil yang baik dan menambah pendapatan sebenarnya kepada kerajaan. Dan Bila Sebut telah nantikan ketika ini belum jelas berkenaan dengan garis panduan. Adakah ada bylaws ataupun peruntukan khusus untuk pelantikan seorang ke jawatan dalam JLC? Jadi adakah doktor ingin mencadangkan supaya adanya satu garis panduan yang diterbitkan kepada awam supaya boleh disemak imbang bukan sahaja oleh ahli Dewan Rakyat tapi juga rakyat keseluruhan berkenaan dengan individu-individu yang dilantik ini? Saya fikir kalau kerajaan berniat untuk menunjukkan ketelusan, transparan dalam perkara-perkara seperti ini, apa salahnya dibuat seperti cadangan saudara tadi. Saya fikir ketelusan itu adalah penting kerana apabila kerajaan telus dalam banyak perkara, maka dia akan memberikan kepercayaan bukan sahaja kepada rakyat Malaysia, tetapi kepercayaan antarabangsa. Apabila masyarakat antarabangsa percaya kepada Malaysia, ada transparan dalam pengurusan organisasi kerajaan ini, agensi kerajaan ini, maka dia akan menimbulkan minat kepada antarabangsa untuk datang melabur di negara kita kerana mereka percaya bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang telus dari segi amalan rasuah yang rendah dan budaya kerja yang efektif dan juga adanya ketelusan yang tegas daripada kerajaan, dia boleh meyakinkan dan akhirnya dia akan menguntungkan rakyat juga kerana apabila pelabur-pelabur asing ini masuk ke dalam negara kita, ia menyediakan peluang-peluang kerja, perkembangan industri, akhirnya perkembangan vendor yang penting sebenarnya pada rakyat Malaysia. Kontraktor-kontraktor akan mendapat peluang kerja, pembekalan kepada industri dan sebagainya, dan pada masa yang sama memberi keyakinan antarabangsa ini juga akan meningkatkan nilai mata wang kita. Dan akhirnya apabila meningkat mata wang kita, maka hutang kita akan dapat dikurangkan dan pada masa yang sama juga ekonomi kita akan sihat, timbul persaingan dan kos benda yang tinggi pada rakyat, akhirnya wujudlah kemakmuran untuk negara Malaysia. Soal ketelusan, Doktor, bagi JLC yang merupakan syarikat senaraian awam, mereka harus keluarkan laporan tahunan yang mana sangat teliti berkenaan dengan bagaimanakah tanggungjawab mereka terhadap alam sekitar, terhadap pelabur, juga berkenaan dengan laporan kewangan mereka. Tetapi bagi JLC ataupun agensi kerajaan yang tidak mempunyai tanggungjawab yang sama seperti itu, adakah wajar juga dipertanggungjawabkan dengan kaedah yang sama dalam usaha kita untuk mewujudkan seperti mana Doktor sebutkan tadi, ketelusan yang boleh dilihat oleh rakyat keseluruhannya? Ya, benar. Kita sebenarnya ke arah itu. Kalau dilihat pada ucapan Yang Muhammad Perdana Menteri pada hari pertama beliau bertemu dengan pegawai-pegawai kerajaan, ucapan Perdana Menteri yang memberi kepercayaan kepada pegawai-pegawai kita kerana keyakinan kepimpinan kepada kebolehan pegawai-pegawai kerajaan. Dan kita tahu, saya di universiti banyak kita mengendalikan program-program dan menyelia pelajar-pelajar yang merupakan pegawai kerajaan ni, daripada PTD, daripada tabik awam yang masuk ke universiti untuk lanjutkan pelajaran. Kita tahu mereka ni sebenarnya adalah pegawai-pegawai yang berprestasi tinggi. Memang cukup bagus dan cukup baik, dan mereka mampu sekiranya kerajaan meletakkan untuk meningkatkan transparansi dengan cadangan-cadangan seperti tadi. Saya fikir pegawai kerajaan tidak ada masalah. Mereka boleh buat perkara ini, dan faedah itu bukan saja kepada mereka sebagai kaki tangan awam, tetapi faedah itu juga akan pergi kepada BPP politik ini, di mana rakyat akan terus memberi kepercayaan kepada mereka dan pada masa yang sama keyakinan antarabangsa. Akhirnya tiga haluan ini bila ketemu, maka negara kita berada pada landasan yang cukup baik, dan pada hari ini kita boleh berfikir untuk menjadi membina satu lagi wawasan kita menjadi sebuah negara maju pada satu tempoh yang akan tiba. Ya, soal kepercayaan bukan sahaja kepercayaan kepada kerajaan persekutuan secara khusus, tapi kepercayaan kepada ahli politik secara umumnya, Doktor. Jadi, adakah apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri di peringkat persekutuan ini akan ada trickle down effect kepada negeri-negeri yang mana mereka juga, kerajaan-kerajaan negeri juga mempunyai JLC yang tersendiri dan harus mengikut rentak garis panduan yang ditetapkan oleh persekutuan? Itu sudah pasti. Kerajaan persekutuan ibarat bapa, kerajaan-kerajaan negeri ibarat anak-anak. Sudah pastilah bapa mesti menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak mereka. Sekiranya kerajaan persekutuan dapat mewujudkan cita-cita yang kita sebut tadi,
maka secara tidak langsung negeri-negeri juga akan mengikut. Dan secara tidak langsung faedah itu untuk persekutuan dan pada masa yang sama juga untuk faedah kepada negeri. Akhirnya federalism yang diamalkan negara kita ini menjadi satu konsep yang diterima dan dihormati oleh semua pihak. Dan itulah sebenarnya hasrat dan cita-cita kita lama dahulu untuk melihat Malaysia mencapai pada satu tahap yang akan kita dambakan ini. Ketua Pegawai Eksekutif IDEAS menyatakan bahawa dahulu ada satu buku hijau, Doktor, yang mana buku hijau untuk memperkukuh keberkesanan lembaga pengarah yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Putrajaya bagi prestasi tinggi pada tahun 2006 boleh jadikan rujukan untuk lantikan JLC kali ini. Tapi itu 2006. Untuk tahun 2022 ini, adakah sekali lagi untuk pastikan bahawa semua lantikan-lantikan dalam JLC sama ada di kalangan orang politik atau bukan orang politik ini dapat mencapai prestasi yang diidamkan dan ditetapkan oleh kerajaan, perlu dibawa dalam Dewan Rakyat untuk sekurang-kurangnya dibahaskan kalaupun bukan dibuat ketetapan oleh institusi parlimen sebaliknya ditetapkan oleh institusi pentadbiran? Saya fikir buku hijau 2006 tu sekiranya ia relevan dengan situasi sekarang, apa salahnya kita terus gunakan. Tetapi pada masa yang sama mungkin perubahan zaman itu memerlukan kepada penambahan-penambahan baru, pencambahan-pencambahan baru dan sesuai dengan polisi kerajaan yang ada pada hari ini. Saya fikir tidak ada masalah boleh digunakan. Kenapa kita perlu bazirkan sumber itu yang ada itu selagi ia berguna untuk negara dan rakyat. Dan saya fikir penggembelingan boleh dibuat dalam institusi kerajaan pada hari ini untuk menjayakan matlamat itu dengan menggabungkan idea yang terdapat dalam buku hijau itu dengan idea semasa yang boleh dibangunkan dengan begitu cepat. Baik, dan Doktor yang terakhir sebelum kita berpisah kesimpulan Doktor untuk kehadapan ini, adakah Doktor akan melihat dan menjangkakan bahawa lantikan-lantikan politik yang lebih berwibawa dibawa masuk ataupun Doktor melihat bahawa akan ada satu gerakan yang lebih simbiosis di antara ahli akademik dan antara pakar dan juga lantikan politik ini, walaupun mereka mungkin tidak bersedia tapi mereka bersedia untuk mendengar dan juga bersama dengan ahli akademik dan tujuan untuk memastikan penerajuan agensi-agensi ini dapat dilakukan dengan baik? Ya, saya fikir selepas sebulan pembentukan kerajaan perpaduan ini, saya lihat nampak ada keazaman ditunjukkan terutama oleh Perdana Menteri. Saya lihat dalam sebulan ini beliau kuat bekerja ke sana ke sini menguruskan negara dan bertemu dengan rakyat. Dan saya fikir mungkin kerajaan perpaduan mahukan suatu suasana baru, satu budaya baru, khusus dalam soal pelantikan jawatan-jawatan di JLC dan juga agensi kerajaan. Saya fikir Datuk Seri Anwar adalah Perdana Menteri yang tahu bahawa semua pihak termasuklah ahli akademik profesional ini boleh menyumbang. Kita lihat dalam beberapa hari ini beliau bertemu dengan ulama, menjemput ulama, bertemu dengan cerdik pandai. Nampaknya mungkin banyak pihak ini akan dilihat sebagai mereka yang boleh memberikan pandangan-pandangan mereka dan saya fikir kerajaan bersedia untuk mendengar. Baik. Jika dilihat pada apa yang berlaku sekarang. Terima kasih Dr. Mazhar Ali, penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia UiTM bersama dengan kita untuk memantau kerajaan baru hari ini. Tapi itu sahaja untuk diskusi di waktu ini. Terus bersama kami di Astro Awani untuk memantau perkembangan-perkembangan berkenaan dengan kerajaan perpaduan yang baru tertubuh untuk memastikan bahawa aspirasi rakyat dapat terus dicapai. Saya Ifan Faruqi, sampai jumpa lagi.